Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahada binti Zahar Nordin dari Kumpulan 3 akan memulakan pembentangan kami ini yang bertajuk Sejarah Perkembangan Teori Sastra Era Pasca Moden. Seterusnya, ahli kumpulan kami ini terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Muhammad Ismail bin Benri, Nur Fatin Aqilah binti Jaafar dan saya sendiri Nur Syahada binti Zahar Nordin. Definisi teori sastra. Teori sastra dapat disebut sebagai bidang ilmu yang meneliti sifat-sifat yang terdapat dalam teks kesusastraan yang berkaitan dengan teori itu sendiri. Kemudian, menurut Hashim Awang 1988, teori kesusastraan pula adalah sebagai pengkajian tentang prinsip-prinsip kesusastraan, kategori-kategori, kriteria dan sebagainya. Definisi pasca moden. Pasca moden ialah istilah yang merujuk pada masa setelah period moden yang menandai perubahan signifikasikan dalam masyarakat, di mana pasca moden adalah era perkembangan pemikiran selepas era moden. Seterusnya, definisi sastra pasca moden adalah pandangan baru terhadap karya sastra yang muncul sebagai tindak balas kepada transformasi besar-besaran pada akhir abad ke-20. Seterusnya, objektif kajian kami mempunyai 3 iaitu mengkaji sejarah kemunculan teori sastra era pasca moden, menganalisis teori-teori sastra yang wujud pada era pasca moden dan menyenaraikan tokoh-tokoh penteori yang muncul pada zaman perkembangan teori sastra era pasca moden. Baiklah, kita masuk pula pada analisis perbincangan. Dimulakan dengan objektif 1 iaitu mengkaji sejarah kemunculan teori sastra era pasca moden. Yang pertama, perkembangan teori sastra pasca moden menumpukan kepada aspek subjektif, kekuatan bahasa, politik dan konteks sosial dalam mentafsir karya sastra. Yang kedua, aliran utama iaitu konstrukturalisme, postkolonialisme dan teori kritis memainkan peranan penting dengan penekanan pada identiti, pemikiran feminis dan jantina dan seksualiti. Yang ketiga, sejarah perkembangan teori sastra. Bermula dari zaman Yunani purba sehingga kini, seiring dengan perkembangan tamadun manusia. Yang keempat, globalisasi dalam sastra pasca moden. Kajian interaksi sastra daripada pelbagai budaya dan geografi. Yang kelima, teori ekologi sastra. Menonjolkan hubungan antara manusia, alam dan karya sastra. Yang keenam, konsep realiti dan fiksyen. Pemikiran yang mendalam tentang bagaimana sastra membentuk persepsi tentang realiti. Yang ketujuh, kesusastraan digital. Kajian pengaruh teknologi digital, internet dan media sosial terhadap penghasilan dan penyebaran sastra. Yang kelapan, era pasca moden dan pemikiran baru. Menentang modernisme, mencerminkan perubahan dalam landscape politik dan sosial masyarakat Eropah serta kemajuan zaman moden. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori yang wujud pada era pasca moden. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang strukturalisme. Teori yang menekankan pentingnya struktur dalam teks dan cara struktur tersebut membentuk makna. Yang kedua adalah poststrukturalisme yang mengkritik dan melampaui strukturalisme dengan menekankan ketidakstabilan makna dan penolakan terhadap otoritas tunggal dalam penafsiran teks. Yang ketiga adalah dekonstruksi, ialah teori yang dikembangkan oleh Jacques Derrida yang menekankan ketidakstabilan makna, kontraktisi dan hierarki dalam teks. Seterusnya ialah feminisme, ialah pendekatan yang menyoroti peran gender dalam sastra dan menekankan pentingnya memerangi ketidakadilan gender dalam teks dan masyarakat. Seterusnya ialah teori postkolonial yang memeriksa hubungan antara kekuasaan kolonial dan pengaruhnya terhadap sastra serta menyoroti suara-suaraan yang terpinggir dalam konteks kolonial. Seterusnya ialah teori kritis budaya yang menyelidiki bagaimana kekuasaan, ideologi dan nilai-nilai budaya tercermin dalam sastra dan media popular. Selanjutnya ialah teori sastra dunia, iaitu yang memfokus pada perkaitan antara sastra dari berbagai budaya dan bagaimana sastra dapat mengungkapkan pengalaman manusia secara universal pada sastra transnasional, iaitu yang memeriksa bagaimana sastra dapat melintasi batas-batas nasional dan mengatasi keterbatasan-keterbatasan geografis dalam representasi dan penafsiran.
Seterusnya ialah teori sastra ekologi, iaitu yang meneliti hubungan antara manusia dan alam, lingkungan dalam konteks sastra. Seterusnya ialah teori sastra digital, iaitu yang memeriksa bagaimana teknologi digital mempengaruhi produksi, distribusi dan konsumsi sastra dalam era digital. Seterusnya ialah teori sastra Marxis yang menekankan analisis terhadap konflik kelas, kekuasaan ekonomi dan struktur sosial dalam teks sastra. Seterusnya ialah teori sastra psikoanalisis, iaitu menerapkan konsep-konsep psikoanalisis seperti ID, ego dan superego untuk memahami motivasi karakter dan konflik dalam teks sastra. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teori sastra posthumanisme, iaitu memeriksa hubungan antara manusia dan teknologi serta bagaimana teks sastra menggambarkan konsekuensi dan memperkembangkan teknologi terhadap manusia dan masyarakat. Seterusnya ialah teori sastra multikultural, iaitu menyoroti representasi dan pengalaman individu-individu dari berbagai latar belakang budayanya dalam teks sastra serta bagaimana dan penghargaannya terhadap keragamaan budayanya. Seterusnya ialah teori sastra hypertext, iaitu yang memeriksa cara-cara di mana teks sastra dapat dihubungkan secara non-linear dan format digital serta bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita membaca dan memahami narasi. Seterusnya ialah teori sastra performatif, iaitu yang menekankan peranan pentingnya tindakan dan pertunjukan dalam mencipta makna dalam teks sastra serta bagaimana teks tersebut dapat dianggap sebagai satu pertunjukan. Seterusnya ialah teori sastra postmoden, iaitu mengkritik narasi tunggal dan kebenaran absolut dalam teks sastra serta menekankan pluralitas, ironi dan permainan dengan konvensi sastra. Seterusnya ialah teori sastra kritis rasional, iaitu menyoroti representasi rasial dalam teks sastra serta bagaimana teks tersebut dapat mempengaruhi persepsi terhadap ras dan identitas rasional. Seterusnya ialah teori sastra digital humanitis, iaitu menggabungkan pendekatan digital dengan kajian humaniora untuk memahami dan menganalisis teks-teks sastra serta komputasi nasional. Seterusnya, saya akan menyinaraikan tokoh-tokoh penteori yang muncul pada zaman perkembangan teori sastra era pasca moden. Untuk tokoh yang pertama adalah Jacques Lacan, yaitu pengasas bagi teori psikoanalisis Lacan. Beliau menggabungkan teori psikoanalisis Freud dan strukturalisme Saussure, dan beliau juga adalah orang yang mempopulerkan konsep the imaginary, the symbolic, and the real. Tokoh penteori yang kedua adalah Ferdinand de Saussure, yaitu seorang ahli bahasa Switzerland yang memperkenalkan semiotik dan juga semiologi. Konsep intertekstuality berkembang daripada karya awalnya, dan beliau menyumbang kepada pemahaman makna dan juga hubungan antara teks dalam sastra. Tokoh ketiga ialah Mikhail Bakhtin, tokoh yang memperkenalkan teori intertekstuality pada tahun 1926. Beliau merupakan antara tokoh yang terawal dalam teori dialog dan juga intertekstuality. Pengaruhnya terus berkembang dalam karya-karya beliau dalam bahasa Prancis. Selain daripada Mikhail Bakhtin, terdapat juga tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting dalam teori intertekstuality. Antaranya ialah Roland Barthes, Jared Genet, Michael Rivoter, dan juga Harold Bloom. Mereka memberi sumbangan dalam meluaskan dan mengembangkan teori intertekstuality dan juga memainkan peranan penting dalam memahami hubungan intertekstual dan makna dalam sastra. Tokoh seterusnya ialah Stephen Jay Greenblatt. Beliau merupakan pengasas teori historisisme baru pada tahun 1982. Beliau menekankan kepentingan sejarah dalam sastra dan juga karyanya Wheel in the World popular di The New York Times bestseller. Tokoh seterusnya merupakan Louis Montrose, Jonathan Goldberg, dan juga Jeremy McGann.
Mereka terlibat dalam pembangunan dan pemahaman teori historisisme baru. Mereka menyumbang dalam konsep kritis sejarah dalam sastra. Tokoh seterusnya adalah Edward Said. Beliau merupakan tokoh yang memperkenalkan teori pasca kolonial dan beliau lahir di Jerusalem pada 1 November 1935 dan seorang Palestin Amerika. Beliau adalah pemikir intelek yang menyatakan kritikan terhadap Orientalisme Barat. Beliau menonjolkan bagaimana gambaran Timur oleh Barat mempengaruhi pembinaan, identiti dan juga pengetahuan. Tokoh seterusnya adalah Rian Svennen. Beliau juga memainkan peranan dalam teori pasca kolonial dan menunjukkan sikap memusnahkan penjajahan. Beliau memberi konsep dekolonisasi, yaitu sebagai usaha mengatasi kesan penjajahan terhadap identiti dan budaya rakyat terjajah. Tokoh seterusnya adalah Homi Bhabha. Beliau juga merupakan antara tokoh yang memainkan peranan penting dalam teori pasca kolonial. Beliau mempopulerkan konsep mimikri dalam teori pasca kolonial. Beliau menyiasat bagaimana budaya kolonial diterima pakai atau ditiru oleh orang yang dijajah. Beliau juga memberi sumbangan kepada pemahaman identiti dan juga penentangan dalam konteks pasca kolonial. Akhir sekali, rumusan. Kesimpulan kajian menunjukkan bahawa era pasca moden membawa pembaharuan signifikan dalam teori sastra dengan pengkaji mengesan sejarah kemunculan, tokoh-tokoh penteori dan teori-teori yang mencerminkan perubahan pandangan terhadap sastra. Terdapat penekanan pada pembetulan atau pembaharuan terhadap teori moden yang tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Teori-teori seperti psikoanalisis lacan, intertekstualiti, historisisme baru dan sastra pasca kolonial mencerminkan usaha para penteori untuk mencipta konsep-konsep baru yang lebih relevan dan diterima. Tokoh-tokoh seperti Jacques Lacan, Ferdinand de Saussure, Edward Said, Homi K. Bhabha dan Julia Kristeva memainkan peranan penting dalam perkembangan teori sastra pada era pasca moden. Baiklah, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.